Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Koresponden TVS bersiaran pada setiap hujung minggu bersama saya Syira Abung Mansur, juga koresponden TVS yang melaporkan berita semasa dari Jakarta, Indonesia dan juga Singapura. Dan kali ini bersama dengan Syira di talian video call sekarang iaitu Encik Syukri, koresponden TVS dari Indonesia. Assalamualaikum Encik Syukri. Salam Syira, apa khabar? Sihat? Syira, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Di Kuching baik-baik saja. Jadi Encik Syukri, hari ini selain kita nak mengetahui mengenai perkembangan proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia, kita juga ingin mengetahui bagaimana keadaan Indonesia ataupun di Jakarta ketika ini dari segi kos sara hidupnya dan sebagainya. Tapi kita mulakanlah dahulu dengan perkembangan terkini proses COVID-19, vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Silakan. Ya Syira, setakat semalam jumlah yang menerima vaksin untuk vaksin pertama berjumlah 5.9 juta dan bagi penerima vaksin kedua berjumlah 2.7 juta. Angka ini sebenarnya masih jauh dari target, itu sepatutnya 40 juta dan pihak Kepolisian Indonesia masih dalam proses untuk meningkatkan lagi jumlah mereka yang divaksin. Ya Syira. Baik, Syukri. Jadi mengikut statistik jumlah penduduk Jakarta termasuk di kota-kota berhampiran Jakarta sekarang ini adalah melebihi 30 juta orang. Kalau di Jakarta sahaja dah 10 juta orang. Jadi bagaimana kos sara hidup penduduk di sana ketika ini? Ya Syira, tentu saja kalau kos sara hidup ini bergantung pada gaya hidup kita. Mengikut Annual Cost of Living Survey 2020, kota Jakarta antara bandar termahal di ASEAN, berada di kedudukan 86 daripada 209 bandaraya di dunia, dan Jakarta adalah bandaraya keempat termahal di ASEAN selepas Singapura di kedudukan kelima, Bangkok dan 35 dan Manila di kedudukan 80. Secara perbandingan, kalau kita lihat Kuala Lumpur di kedudukan ke-144 di dunia dan Jakarta adalah di kedudukan 86. 86 ya. Jadi Jakarta merupakan bandaraya keempat termahal kos sara hidupnya di ASEAN. Kos sara hidupnya lebih mahal dari Kuala Lumpur. Ya, sebab antara tiga yang lain tu ialah Singapura, Bangkok dan Manila. Ya. Jadi secara umumnya bagaimana kos sara hidup di Jakarta? Misalnya kos makan, kos minum di sana. Ya Syira, kos makan itu sebenarnya bergantung apa yang kita makan dan juga di mana kita makanlah. Kalau kita lihat rata-rata kalau untuk makanan di warung-warung di jalanan, kosnya sekitar 20,000 hingga 40,000 rupiah atau bersamaan RM6 hingga RM8. Kalau kita makan di kantin-kantin di Indonesia, kosnya sekitar 40,000 hingga 70,000 bersamaan RM8 hingga RM20. Kalau di medan selera di restoran kelas menengah, 70,000 hingga RM200,000. Maksudnya kosnya boleh mencecah hingga RM60 untuk seorang, dan kalau kita makan di restoran mewah, kosnya bermula dari RM400,000 atau RM120 seorang. Okey. Jadi kalau itu makanan lah. Kalau kos penginapan, hotel, pengangkutan semua? Ya Syira, kalau kita lihat rata-rata untuk hotel 3 bintang di Jakarta, harganya sekitar $30 USD. Harga untuk rata-rata di hotel 4 bintang sekitar $40, dan kalau di hotel untuk 5 bintang sekitar $100 untuk semalam. Untuk kos perumahan, sewa rumah atau apartmen, harganya berbeza mengikut lokasi. Kalau di pinggir Jakarta, harga sekitar 10 juta per bulan untuk apartmen letak full furnish, kira-kira 3,000 sebulan. Jika di Jakarta sendiri, di kota Jakarta, biaya apartmen sekitar 27 juta hingga 30 juta sebulan. Maksudnya kosnya hingga 1,000 sebulan. Saya sebut apartmen, kalau orang sini sebut apartmen. Apartmen. Dah terbiasa sebut apartmen ya. Oh, dari segi apartmen. pengangkutan awam mungkin tidak selesa atau secanggih dibandingkan dengan kota-kota lain termasuk Kuala Lumpur. Ada beberapa pilihan untuk pengangkutan awam bagi penggunaan MRT
atau KRL, kereta api dan komuter, kos bulanannya sekitar RM500,000 sebulan atau kira RM150 sebulan. Penggunaan bas Jakarta untuk perjalanan satu hala, biaya sekitar RM3,500 hingga RM5,000, dan pilihan lain adalah menggunakan teksi dalam talian atau teksi motosikal dalam talian seperti perkhidmatan Gojek. Jadi tambang berbeza mengikut waktu puncak dan jarak. Jadi secara umumnya kos pengangkutan awam di Jakarta sekitar 2 hingga 3 juta sebulan. Jadi tidak heranlah mengapa Jakarta telah diiktiraf sebagai antara bandar termahal di ASEAN. Itu berada di kedudukan ke-86 daripada 209 bandaraya di dunia. Dan Cik Syukri sekarang ni memang tinggal di Jakarta kan? Ya, saya di Jakarta. Jadi semuanya ini bergantung kepada gaya hidup kita di sana. Apa yang kita pilih, makanan mana yang kita pilih, mahal ke, murah ke. Jadi Cik Syukri, good luck. Okey, Syirah, terima kasih. Secara apa tadi tu? Secara umumnya kosnya agak mahal berbanding dengan Kuala Lumpur. Betul. Jadi Cik Syukri, macam biasa, jaga diri anda di sana. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih Syirah, jaga diri. Kepada penonton di rumah, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Koresponden TVS bersama saya Syirah Abang Mansur. Masih lagi dalam Koresponden TVS. Kali ini kita ada Puan Masita di talian video call kita sekarang. Puan Masita, difahamkan baru-baru ini berlaku sedikit kesesakan dan barisan yang panjang lah untuk memperbarui pasport Malaysia antarabangsa di luar kompleks Suruhanjaya di Singapura. Boleh Puan Masita perincikan mengapa keadaan ini berlaku? Ya Syirah, pada 19 Mac yang lalu, Jabatan Immigration memaklumkan bahawa kesesakan berpunca daripada gangguan sistem serta kerosakan pada salah satu mesin pencetak pasport selain jumlah permohonan memperbarui pasport yang meningkat secara mendadak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Khairul Zaimi Daud berkata kesesakan juga disebabkan pemohon datang secara walk-in tanpa membuat janji temu melalui sistem temu janji online, selain pintu sepadan yang masih ditutup mengakibatkan rakyat Malaysia sukar memperbarui pasport mereka di Johor Bahru atau cawangan immigration lain seperti kebiasaan. Pihaknya sedang menunggu kelulusan daripada Kementerian Luar Singapura bagi membenarkan syarikat Data Sonic Berhad memasuki negara ini untuk melakukan kerja-kerja pembaikan. Juga pihak immigration dengan kerjasama Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan menempatkan 8 pegawai di sini bagi membantu melancarkan proses dokumentasi pasport di sini. Ketika ini katanya hanya terdapat 5 petugas immigration di Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Ketua Immigration turut menasihatkan rakyat Malaysia agar memperbarui pasport mereka secara online dan permohonan akan diproses serta dicetak dalam masa 4 hingga 5 minggu. Keutamaan akan diberikan kepada rakyat Malaysia yang perlu melanjutkan permit kerja mereka dalam masa terdekat. Faktor pelaksanaan kuarantin wajib di Malaysia selama 10 hari dan Singapura selama 14 hari turut menyukarkan rakyat kita memperbarui pasport mereka di cawangan immigration di Malaysia. Kebiasaannya pejabat immigration di Singapura mampu memproses 100 permohonan. Namun sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini proses permohonan ditingkatkan sehingga 350 permohonan sehari. Namun sejak minggu lepas permohonan pembaharuan secara online telah meningkat daripada 200 sehari kepada 450 sehari dengan kebanyakan pemohon datang tanpa membuat janji temu. Ya Syirah. Jadi apa langkah drastik yang dilakukan sementara menunggu kemasukan Data Sonic Berhad untuk melakukan kerja-kerja pembaikan dan sekali dengan 8 petugas tambahan tersebut? Ya, sebagai langkah drastik, pejabat immigration di Singapura melaksanakan sistem Dropbox
yang beroperasi 24 jam bagi membolehkan rakyat kita mengatur janji temu untuk memperbarui pasport. Pihak immigration berkata semua pemohon berjaya memperbarui pasport dalam talian tetapi gagal mendapatkan janji temu, mereka boleh membuat serahan resit rasmi ke kotak Dropbox yang diletakkan di Pondok Pengawal Keselamatan di Kompleks Suruhanjaya Tinggi Malaysia di sini. Dan yang kedua, bagi mereka yang tidak dapat memperbaharui pasport secara dalam talian, pemohon boleh menyerahkan butiran termasuk nama, nombor kad pengenalan Malaysia, alamat email, nombor telefon di Singapura, sijil kelahiran atau borang H untuk kanak-kanak bawah 12 tahun melalui Dropbox berkenaan. Menurut pihak immigration, sistem Dropbox itu telah pun dilaksanakan sejak 17 Mac yang lalu. Tinjauan saya mendapati bahawa tiada lagi barisan panjang kelihatan di hadapan Kompleks Suruhanjaya Tinggi Malaysia di sini berikutan pelaksanaan Dropbox ini. Sekian saja Syira laporan saya untuk minggu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Masita untuk laporan hari ini. Baik, episod Koresponden TVS berakhir di sini kali ini. Seperti biasa, jaga diri anda. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Jaga diri Malaysia.